Alhamdulillah malam ni saya dapat hadir dalam program kuliah maghrib saya, dan untuk mengisi masa pada malam ni saya ingin menjelaskan satu hikmah daripada kitab Hikam yang menyentuh peranan cahaya, peranan nur, terutamanya nur yang khusus yang Allah limpahkan ke dalam hati kita. Mengenai nur atau cahaya disebut dalam Quran sebanyak 43 kali. Ada kajian yang telah dibuat mendapati kalimat nur atau cahaya disebut banyak 43 kali dalam Quran. Lawan daripada nur ialah zulmah, yang selalu juga disebut dalam bilangan banyak, iaitu zulumat, gelap. Cahaya ada dua jenis, Pertama, cahaya hissi, iaitu cahaya yang kita boleh lihat dengan mata kepala, seperti cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya api, dan berbagai cahaya lagi. Ini kita faham, cuma istilahnya kita tak tahu, Cahaya hissi. Hissi itu artinya ada bendanya, boleh dilihat, boleh dirasa. Ini dinamakan hissi. Yang kedua, cahaya maknawi, tak boleh dilihat dengan mata kepala. Ada tapi tak boleh dilihat dengan mata kepala. Contohnya yang selalu kita dengar, al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Jadi cahaya ilmu itu tak bolehlah nak dilihat dengan mata kepala, tak boleh disamakan dengan cahaya yang hissi, kerana berbeza. Tapi kita manusia ini oleh kerana kejahilan ditipulah, selalu jadi mangsa penipuan syaitan. Oleh kerana jahil, tak tahu membezakan antara nur yang maknawi dengan nur hissi, maka kita selalu menjadi mangsa penipuan syaitan. Bila kita selalu sebut nur, cahaya, maka syaitan pun tipu kita, seperti yang selalu berlaku di mana-mana. Mungkin hadirin hadirat ada pengalaman ketika bangun malam tahajud, lampu tak buka, tiba-tiba bilik kita beribadat itu terang. Mungkin kita kata, wah, ibadat aku sudah menjadi, Allah sudah terang beri cahaya, aku tak buka lampu pun bilik terang benderang. Ada di sebuah kampung di Muar, tuan-tuan, dalam tahun 80-an, seorang askar yang urut bencin, dia suka bangun malam berwirid. Jiran-jiran dia nampak keliling rumahnya itu terang benderang, macam ada spotlight. Kadang-kadang dia bangun pun tengok di jendela pun betul terang. Jadi orang kampung sibuk, oh, si fulan tu wali Allah, tak pasang lampu terang benderang. Tapi yang punya diri itu macam ada juga ilmu,
macam tak percaya. Takkanlah saya wali Allah, saya orang biasa je, pakai askar, pencen. Dia tanyalah orang-orang alim, tanya sana, tanya sini. Setengah orang alim, ustaz-ustaz kata, tu bagus tu. Itu memang cahaya daripada Allah tu, kerana amal ibadat awak. Tapi dia tak puas hati, tanya sana, tanya sini. Jumpalah seorang hamba Allah, dia kata itu adalah tipu daya syaitan. Baru betul yang saya akan terangkan ini ialah cahaya yang maknawi, macam cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan, cahaya Quran. Apa saja ada cahaya, tapi maknawi. Kalau orang-orang Kristian memang kena tipu, mentah-mentah kena tipu. Pasal apa? Bila mereka ni bawa Bible dalam bilik yang gelap, terang, buka saja boleh baca tanpa lampu, boleh baca, nampak. Mereka cuba Quran dibawa ke bilik yang sama, buka, gelap, tak boleh baca. Jadi mereka kata Bible ni lebih betul, kerana ada cahaya. Quran ni salah. Sebab itu tuan-tuan, kalau diajak, dicabar, mana betul Bible dengan Quran, mari kita tengok. Tuan-tuan tak usahlah ikutkan, memanglah Bible nanti akan bercahaya, sebab syaitan yang bawa jadikan cahaya tu. Quran ya kita yang bawa, mana boleh bercahaya? Sebab cahaya Quran tu maknawi. Tapi orang yang tertentu, cahaya Bible tu nampaklah itu adalah syaitan. Quran yang tak bercahaya tadi bercahaya. Terutamanya tuan-tuan, bila kita belajar ilmu tasawuf, orang-orang bertarekat, ini jadi mangsa. Zikir nampak cahaya. Tuan, tadi saya ketika zikir nampak cahaya. Macam mana cahayanya? Gurunya buat jahil juga. Tanya pada muridnya, cahaya tu macam mana? Putih, terang. Di mana? Tak tahu tuan. Zikirlah banyak-banyak. Dah zikir lagi, sehari datang ni tuan, rupanya cahaya itu dekat masjid. Gurunya pun jahil. Bagus, itu bagus. Zikir lagi, tuan, cahaya tadi menerangi satu masjid yang macam saya tak pernah nampak masjid itu. Saya pun masuk dalam tu, ramai orang berjubah putih, terang benderang tuan masjid itu. Gurunya jahil, tanya lagi, ada siapa di situ? Ada Rasulullah tuan. Baguslah. Itu orang tarekat ada macam tu tuan-tuan, ditipu oleh cahaya syaitan. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Jilani pernah ditanya, apa beza perkara-perkara pelik ni yang datang dari Allah dengan perkara-perkara pelik yang didatangkan oleh syaitan. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau daripada Allah itu datangnya mendadak, tiba-tiba, tak disangka. Tadi orang yang berzikir tadi dah sangka dah. Ini kalau ikut guru ni, zikir-zikir nanti nampak cahaya. Dia pun zikir lah, nampak cahaya. Jadi itu boleh diprogram. Semua murid-muridnya pun begitu, nampak cahaya. Cuba buat zikir lagi, nampak cahaya, tak boleh nampak. Jadi yang pertama, kalau datang daripada Allah, dia datang mendadak, tak tibaktatan, tak diangan-angan, tak disangka-sangka, berlaku. Yang keduanya, jarang. Bila tak disangka tu jarang sama sekali.
dan bukan kebolehan seseorang. Kalau kita dah tahu di si fulan tu selalu nampak cahaya lah. Memang orang dia terkenal di kalangan jamaah dia itu kalau berzikir nampak cahaya. Dia ada kebolehan. Ini memang syaitan. Kalau datang daripada Allah tak tahu. Dan jarang berlaku, sebab kalau datang daripada Allah cahaya tadi itu adalah karamah, kekeramatan daripada Allah, kemuliaan daripada Allah. Biasanya jarang berlaku, ya. Ada tapi jarang berlaku. Jadi ini antara jawapan Syekh Abdul Qadir ni. Kemudian kata beliau, kalau datang daripada Allah itu dia tak serupa saja, tidak serupa. Tadi kan serupa saja. Dimulai nampak cahaya, diikuti cahaya itu di masjid, diikuti lagi nampak Rasulullah. Macam drama lah. Bersambung-sambung. Yang zikir itu pun mengharap-harap. Betul berlaku. Kalau datang dari Allah, dia tak harap, dia tak apa, tiba-tiba. Dan jarang berlaku, bukan kebolehan seseorang. Dan tidak boleh hilang dengan satu-satu sebab. Tiba datang dari syaitan boleh hilang dengan satu-satu sebab. Misalnya kita mandikan dia ya, dah tak nampak lagi dah. Pasal apa? Jin syaitan ni bila dimandikan, tapi mandi betul lah, ya. Mandikan dengan cara yang betul, cara yang diajar dalam Islam. Mungkin syaitan yang ada pada dirinya itu lari, maka tak berlakulah perkara-perkara ganjil itu. Kalau datang daripada Allah, dia tak boleh hilang. La yadhabu bisababin. Kalau datang daripada syaitan, yadhabu bisababin, dia akan hilang dengan sebab tertentu, ya. Ramai orang kasyaf datang ke saya, tuan-tuan, dia cerita kehebatan kasyafnya. Kata saya, cuba saya mandikan. Mandi biasa, 5. Kita bacakan ayat Quran. Jin yang ada dalam badan dia tu lari. Sekarang kasyaf lagi tak ada dah. Itu yadhabu bi sababin, hilang dengan sebab. Itu datangnya dari syaitan. Kalau dari Allah tidak hilang.